Jadi untuk berbincang lebih lanjut berkenaan merancangkan usaha matlamat pembangunan mampan atau SDG ini bersama saya dalam talian ialah Profesor Datin Sri Dr. Suhaiza Hanim Muhammad Zailani yang merupakan pengarah Pusat Pengajian Pembangunan Ungku Aziz UAC Universiti Melaya. Selamat pagi Dr. Prof. Selamat pagi, selamat pagi. Terima Baik, kasih. terima kasih kerana bersama dengan saya dan pertama sekali, boleh Prof kongsikan di mana kedudukan Malaysia ketika ini dalam memenuhi 17 aspirasi SDG dan mungkin juga boleh kongsikan apakah matlamat atau goals yang kita mahu kecapi dan apakah antara yang kita Malaysia ke depan dan apa juga yang kita terkebelakang dalam SDG ini sendiri. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, saya amat tertarik untuk berbicara tentang SDG ya, sebab itu adalah salah satu daripada research interest yang saya sedang lakukan ya. Kalau kita lihat pencapaian di mana Malaysia ketika ini dari segi tahap pencapaian SDG, saya mungkin agak berminat untuk bercakap kita agak memuaskan. Perkembangan dalam pencapaian matlamat SDG agak memuaskan, yang mana ada di antara 17 matlamat itu kita ada yang ke depan daripada jiran-jiran yang lain ya. Walaupun ranking kita adalah agak lebih ke bawah berbanding Indonesia, Singapura dan juga Thailand, tapi indeks kita agak memuaskan ya, hampir kepada 70% ya. Kita di bawah Indonesia di ranking 78 daripada total 116 ya. Jadi di situ kita boleh kita rangkumkan bahawa terdapat beberapa matlamat SDG yang telah kita telah capai, dan ada juga beberapa yang kita masih lagi perlu untuk perkemaskan ya. Sukacita untuk saya maklumkan bahawa di sini kalau lihat daripada data yang diperolehi ya, SDG pertama iaitu poverty, alhamdulillah kita mencapai green color ya, yang menunjukkan bahawa there is some achievement yang telah kita capai dari segi mencapai matlamat poverty itu sendiri ya, dari segi poverty eradication. Mungkin ini menunjukkan bahawa dengan adanya pelbagai program yang dilaksanakan oleh pelbagai agensi dalam untuk membasmikan kemiskinan dengan adanya Malaysia Madani, mungkin itu menjadi tunjak why we can be more further ya, to improve kita punya all the index dalam matlamat SDG ini ya. Dan ada beberapa seperti untuk energi ya, kita lihat sumber tenaga yang boleh diperbarui, itu kita dah ada one step ahead, yang mana baru-baru ini kita Perdana Menteri telah lancarkan ya satu dasar yang boleh kita guna pakai untuk bagaimana setiap industri, setiap agensi bekerjasama dalam memenuhi ataupun mencapai aspirasi untuk kita adakan satu sumber baru dalam mempengaruhi sumber tenaga kita ya di Malaysia pada masa ke depan. So kalau kita lihat SDG 2030, actually we are in the right directions, cumanya perlu lebih perkukuhkan lagi strategi dan juga hala tuju supaya ia menjadi lebih holistik dan komprehensif, dan mana penglibatan kesemua pihak adalah amat diperlukan ya. Okey Prof, itu tentang kemiskinan dan untuk kita berbicara lanjut tentang kemiskinan ni, kita tahu ia selari dengan kerangka ekonomi madani seperti yang Prof sebutkan juga, tapi kita nak tahu apa antara cabaran yang menjadi penghalang ataupun melambatkan kita punya usaha terhadap membasmi kemiskinan negara ini. Ya, ini salah satu topik yang mungkin kita telah bicara 20 tahun yang lalu pun agak relevan untuk berbicara pada masa ini ya, sebagai pengarah kepada pusat Ungku Aziz, yang mana legasi Ungku Aziz itu sendiri adalah untuk membasmikan kemiskinan. Kalau kita lihat di sini, walaupun telah lama kita bicara tentang kemiskinan, tetapi masih lagi isu ini diperkatakan ya. Terdapat beberapa cabaran yang perlu kita lihat dan perhalusi ya, bagaimana untuk tanganinya ya. Yang pertamanya kita lihat dari segi ada jurang dari segi pendapatan antara yang miskin dan yang kaya. Apabila jurang tersebut agak ketara, yang mana ini mengakibatkan keluarga miskin agak payah untuk nak keluar daripada kelompok atau kepompong kemiskinan itu sendiri ya. Tapi kalau kita lihat dari segi hala tuju kerajaan yang mahu membasmikan kemiskinan tegar, itu adalah salah satu langkah yang agak bagus ya, dan agak bertepatan dengan masa kini, yang mana kita mula menyedari bahawa ada beberapa langkah yang boleh kita
kita adakan seperti program pemasmian kemiskinan yang dilancarkan pada tahun lepas dan kini disambut pula dengan inisiatif pendapatan rakyat, ya. Dan ancaman lain yang saya boleh lihat di sini adalah terdapat jurang dari segi apa tu infrastruktur, ya. Perbandingan di antara di kawasan bandar dan di kawasan luar bandar. Ya, kalau terlihat di sini daripada kajian-kajian yang dah dilakukan, di luar bandar itu agak terimpak dengan kekurangan infrastruktur pendidikan, akses kepada kesihatan dan juga daripada bentuk jalan raya, the infrastruktur yang agak penting untuk kemaslahatan masyarakat, ya, dari segi penggunaan air dan juga elektrik. Jadi kalau kita lihat di sini pelbagai pihak perlu menangani dan perlu mengambil tindakan supaya tidak ada jurang yang agak ketara di antara bandar dan di luar bandar, ya. Walaupun kita lihat di sini akses dari segi contohlah dari segi komunikasi 4G dan juga 5G, MCMC telah melakukan pelbagai program untuk memastikan bahawa di luar bandar juga boleh dapat akses kepada internet, kerana sekarang ni jurang internet, kepentingan internet tu agak penting, tidak kira umur, tidak kira bangsa, tidak kira kaum, amat penting untuk mendapat pengetahuan, mendapat maklumat, kerana itu yang akan memberi mereka lebih pengetahuan untuk mereka educate, ya, untuk menambahkan pendapatan misalnya dan sebagainya, ya. Dan salah satu lagi cabaran yang saya mungkin boleh katakan sini ialah kita sebagai Malaysia, negara yang sedang membangun, yang menuju ke arah high income society atau high income nation. Kita perlu memastikan bahawa punca ekonomi kita, ya, adalah pelbagai. Tidak hanya terfokus ataupun tertumpu kepada satu sektor ekonomi sahaja. Kita perlu mempelbagaikan dan juga menekankan kepentingan untuk melebihkan dari segi pengeluaran tempatan itu sendiri. Ya, ini boleh salah satunya boleh meningkatkan keupayaan kita untuk menjadi pengeluar dan seterusnya mengeksportkan barang kita ke luar negara, ya. Dan ini secara langsungnya boleh meningkatkan pendapatan negara, boleh meningkatkan jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Ini mungkin kalau kita boleh lihat di sini sekarang dengan isu ketidakdapatan bahan-bahan ekspor, ya, bahan-bahan import daripada luar negara kerana akibat masalah global. Jadi di sini perlulah kita mengambil inisiatif bagaimana kita boleh ke depan dalam menjadi pengeluar satu hari, ya, yang mampu untuk mengeksport barang kita ke luar negara, dan kita tak perlu bergantung terlalu kepada barangan-barangan import, ya. Mungkin ini adalah solution kepada cabaran-cabaran tadi yang saya kata kita perlu melihat kepada pelbagai punca ekonomi supaya tidak ekonomi kita tertumpu pada satu aspek sahaja, ya. Jadi Prof, dengan semua kerangka-kerangka yang diusulkan ataupun diunjurkan ini seperti NIMP, NATR dan semua dasar-dasar ini, adakah ia meletakkan hala tuju jelas Malaysia untuk memenuhi SDG menjelang tahun 2030? Bagaimana Prof? Ya, saya memang berasa amat teruja, ya, sebab dengan adanya polisi-polisi dasar-dasar sedemikian, tentunya ia terus menjurus kepada pencapaian SDG di tahun 2030. Walaupun tidak hanya tertumpu pada satu aspirasi ataupun satu matlamat SDG, sepatutnya all secara total, ya, dasar ataupun strategi yang dilakukan perlulah merangkumi ke-17 ke semua aspirasi supaya kita boleh dengan kata lain, ya, kill one bird, kill many birds with one stone, ya, daripada satu dasar itu sendiri dan pelbagai matlamat SDG boleh dicapai. Dan saya suka katakan kalau dari segi sumber tenaga, ya, yang boleh diperbaharui, ya, dengan adanya tenaga hijau dan sebagainya, dengan menggunakan solar dan sebagainya, itu adalah salah satu tindakan ataupun program yang boleh kita melatih lebih banyak tenaga kerja kita dari segi kita punya students, TVET dan sebagainya untuk ke depan dari segi inovasi dan juga dari segi teknologi. Jadi secara totalnya memang bertujuan untuk menuju kepada SDG yang tertentu, ya, untuk energi, tetapi impaknya boleh didapati untuk
menepati matlamat-matlamat SDG yang lain ya. Jadi kalau boleh in the future whatever programs ataupun dasar yang kita lakukan, perlulah kita strategize supaya lebih banyak matlamat boleh dicapai daripada satu perancangan dilakukan ya. Alright, Prof. It's good to know that we're on the right path when it comes to SDG menjelang 2030 ni. Tapi akhir sekali saya nak tahu juga sebab malam ni Perdana Menteri akan menyampaikan kenyataan negara dalam debat umum unggal malam ni. Jadi apa yang perlu kita menjadi penegasan Perdana Menteri pada malam ni pada pendapat Prof? Ya, tentunya beberapa isu global yang perlu ditekankan oleh our Datuk Seri PM ya. Tentunya tentang kolaborasi antarabangsa perlu ada. Dengan adanya sekatan bahan mentah seperti bijirin daripada Rusia dan sebagainya, itu memberi impak kepada negara-negara yang miskin ya, yang mana mereka tentunya telah kemiskinan, kelaparan dan sebagainya. Jadi bila kita ada kolaborasi antarabangsa yang lebih menekankan bagaimana untuk menolong atau membantu negara-negara yang miskin ini perlu dipertingkatkan ya. Dan juga kita perlu lihat dari segi sektor perkilangan bagaimana menjurus kepada isu-isu global iklim ya. Dan ini perlu dititik beratkan yang mana isu iklim biodiversity ataupun hijau, green, sustainable itu bukan daripada pihak kerajaan sahaja yang perlu tekankan, tapi perlu titik beratkan kepada keseluruhan industri global, supply chain ya. Tak kiralah di mana proses rantaian bekalan tersebut berlaku, tapi semua player dalam supply chain untuk memastikan bahawa supply dan demand itu dipenuhi, perlulah menitik beratkan juga ya isu-isu iklim ini ya. Dan terakhirnya tentang tentulah kita lihat kepada keselamatan. Ya, kita perlu memikirkan tentang bagaimana untuk kita kedamaian sejagat ya. Itu agak penting menjadi punca ya, bagaimana keseluruhan negara-negara ini boleh selamat dan terusnya beraya saing dan juga mampu untuk kehadapan ya. Dan ini tentunya akan memberi impak kepada pemerkasaan ekonomi secara seluruhannya ya. Jadi setiap satu poin ini ya, tentunya our PM akan highlight. Saya rasa memang ini adalah tunjah kepada 6 nilai Malaysia Madani yang telah dilancarkan itu, dan mereka adalah berkait antara satu sama lain. Dan kita tak boleh lihat dari segi perspektif Malaysia saja ya, kita lihat dari segi perspektif global dan tentunya ialah berkait antara satu sama lain ya. Dan again, dia punya bottom line adalah untuk pemerkasaan ekonomi. Baik, dan diharapnya kita dapat mencapai kesemua 17 sasaran matlamat pembangunan mampan atau SDG ini menjelang tahun 2030, bukan saja di peringkat domestik tetapi global, terutama dalam membasmi kemiskinan tegar atau menoktahkan kemiskinan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Datin Sri Dr. Suhaiza Hanim Muhammad Zailani, Pengarah Pusat Pengajian Pembangunan Uku Aziz UAC Universiti Malaya.